Assalamualaikum. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Ustazah Mina. Semua dah sedia untuk belajar? Baiklah, mari kita mulakan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 154. Objektif pembelajaran kita adalah murid dapat mengetahui dan mengambil contoh iktibar daripada akhlak Nabi dalam berdakwah. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya satu daripada akhlak Nabi yang dipelajari. Murid-murid, apa maksud dakwah? Dakwah ialah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Justru Nabi berdakwah kepada umat manusia supaya semua manusia dapat hidup dalam keadaan yang beriman dan mematuhi segala perintah Allah. Tahukah anda murid-murid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan berbagai cara. Nabi berdakwah secara sulit, secara terang, secara lisan, secara perbuatan dan lain-lain. Apakah contoh dakwah Nabi secara lisan? Dakwah Nabi secara lisan contohnya adalah nasihat, tazkirah, berdialog, bercerita dan lain-lain. Dan contoh dakwah Nabi secara perbuatan pula adalah seperti berziarah, memberi hadiah, mengutus surat dan banyak lagi. Seterusnya kita lihat tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah yang pertama, fitnah. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah difitnah. Baginda dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai ahli sihir dan disebut sebagai orang yang berdusta oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, pemulauan. Kaum muslimin dihalang daripada berjual beli dan berkomunikasi, termasuklah juga dihalang untuk berkahwin. Perkara ini menyebabkan kaum muslimin sangat tertekan dan hidup di dalam kelaparan. Pemulauan ini berlangsung selama 3 tahun. Yang ketiga, penyiksaan. Kaum muslimin teruk disiksa. Berbagai penyiksaan yang telah dikenakan kepada kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir, ditindih dengan batu yang besar dan berat dan dipukul dengan kejam seperti yang berlaku kepada sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang keempat, pembunuhan. Terdapat para sahabat Nabi yang telah dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Murid-murid boleh cari dan baca tentang kisah mereka. Sangat menyentuh hati. Seterusnya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy.
terdapat beberapa akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, bersabar. Nabi SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Murid-murid, kita perlu mengikut contoh Nabi. Kita mesti bersabar dan tabah untuk menempuh apa jua cabaran sehinggalah kita beroleh kejayaan. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Nabi tidak pernah putus asa terhadap pertolongan Allah. Jadi, murid-murid, kita perlu berdoa kepada Allah dalam setiap usaha yang kita buat. Jangan mudah putus asa. Allah kan Maha mendengar. Pasti Allah memakbulkan segala doa kita. Yang ketiga, prihatin. Nabi sentiasa mengutamakan keluarganya di dalam dakwah baginda. Sebab itu, Nabi berdakwah kepada keluarganya dahulu sebelum Nabi berdakwah kepada orang lain. Oleh itu, murid-murid, kita mesti amalkan budaya nasihat menasihati di dalam keluarga kita. Kalau ada yang tak betul, kita tegur. Kalau kita pula yang kena tegur, jangan marah. Yang keempat, berjiwa besar. Nabi sentiasa berhikmah dalam berdakwah dan tidak pernah berdendam. Kita perlu sedia memaafkan kesalahan orang lain dan kita jangan pula membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Seterusnya, mari kita contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan Allah. Walaupun Nabi disogokkan dengan harta, pangkat dan wanita, namun baginda menolak dan tetap meneruskan usaha dakwahnya. Nabi sentiasa yakin bahawa Allah pasti menolongnya. Nabi seorang pendakwah yang penyayang. Murid-murid, penduduk Taif menolak dakwah Nabi dan mengusir Nabi dengan melontarkan najis dan batu kepada Nabi sehingga Nabi cedera parah. Sehingga kan malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk meruntuhkan gunung ganang supaya penduduk Taif mati semuanya. Namun Nabi yang penyayang menolak permintaan Jibril. Malah Nabi mendoakan penduduk Taif agar diberi hidayah daripada Allah. Nabi seorang yang pemaaf. Apabila kaum muslimin telah kuat dan semakin ramai pengikut, maka berlakulah pembukaan kota Makkah. Nabi yang terkenal dengan sifat pemaaf baginda tidak berdendam terhadap penduduk Mekah yang telah menyakitinya. Bahkan, Nabi membebaskan mereka. Subhanallah, sungguh mulia akhlak Nabi Muhammad. Murid-murid, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Pesanan daripada Ustazah ialah kita perlulah banyakkan membaca sirah Nabi supaya kita dapat mencontohi akhlak dan peribadi Rasulullah yang sangat mulia. Barulah kita dapat menjadi insan yang lebih baik dan kita disenangi oleh orang lain. Ustazah doakan agar semua anak murid Ustazah menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekian sahaja dari Ustazah. Selamat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.